Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillah kerana masih diberi inayahnya untuk menyelesaikan tugasan yang mana diberi oleh pensyarah, iaitu berkaitan rancangan orientasi sekolah. Justru itu, bagi tidak melengahkan masa, saya akan perkenalkan diri saya, iaitu nama diberi Aris Syazwan bin Muhammad Rosdi, memegang kad matrik AB200045. Saya merupakan program ijazah sarjana muda dalam pendidikan teknik dan vokasional. Justru itu, moto yang dipegang oleh saya ialah niat baik Allah pemudahkan. Justru itu, idola yang saya mengidolakan seorang iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan soalan pertama yang dia bertanya, iaitu apa yang anda faham tentang iklim sekolah semasa? Bagi saya, yang saya faham iaitu iklim sekolah semasa merupakan keadaan atau suasana sekolah yang tenang, nyaman, sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana sekolah yang baik di mana keadaan persekitarannya dirasakan selesa, tenteram, riang dengan pembelajaran yang lancar. Hal ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang bermotivasi dan membantu memperolehi pencapaian lebih baik. Oleh itu, saya dapat simpulkan iklim sekolah semasa ini merupakan di mana sekiranya sesebuah sekolah itu mempunyai iklim yang positif, maka akan mewujudkan nilai-nilai yang positif antara kalangan pelajar dan guru. Hal ini mampu menjadikan pelajar itu mencapai kejayaan demi kejayaan kerana mempunyai iklim sekolah semasa yang positif. Soalan seterusnya, di mana berikan 3 contoh situasi bagaimana iklim sekolah dapat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Di dalam konteks ini, kita dapat lihat kita mempunyai 3 contoh yang saya dapat ambil, iaitu berkaitan dengan pengurusan, yang kedua prasarana, dan yang ketiga kurikulum. Di dalam pengurusan sekolah tadi, kita dapat lihat mempunyai struktur organisasi, sumber manusia, kewangan dan hubungan luar. Bagi struktur organisasi ini melibatkan komponen dan orang-orang yang penting, sebagai contohnya pengetua. Dalam pengetua ini, dia akan mencorak sesebuah sekolah itu menjadi lebih baik atau itu bergantung kepada pengetua. Selain itu, sumber manusia, kewangan ini melibatkan bantuan daripada pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar ini melibatkan antara hubungan pihak sekolah dengan pihak Persatuan Ibu Bapa, iaitu PIBG. Ini membangkitkan untuk memberi sumbangan yang lebih efektif kepada sesebuah sekolah. Bagi kurikulum pula, kita dapat lihat ada 3, iaitu PDPC, Panitia dan Bilik Darjah. Bagi kurikulum ini, ia melibatkan subjek di mana setiap sekolah ada projek teras dan relatif. Relatif ini ada segelintir sekolah sahaja yang menggunakannya. Oleh itu, bagi musim pandemik COVID-19 ini, semua orang kata menjadi titik mulaan berubah, di mana belajar iaitu sudah menjadi PDPR, di mana belajar secara atas talian di rumah. Hal ini memberi orang kata kekangan sedikit untuk ibu bapa dan kekangan untuk guru untuk menghandle setiap pelajar-pelajar di rumah dengan akses dan teknologi yang semakin canggih pada kiam kini. Prasarana merupakan kemudahan, di mana kemudahan iaitu bilik darjah, bilik kaunseling dan makmal komputer. Hal ini seiring dengan orang kata teknologi bagi memudahkan setiap pelajar untuk mengakses maklumat di tempat-tempat tersebut. Seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua, di mana apakah kepentingan takwin aktiviti sekolah, di mana satu saya ambil iaitu melibatkan pengurusan masa, di mana guru menyedari
aktiviti yang telah dirancang dan seterusnya dapat menjalankan aktiviti dengan lancar mengikut masa yang telah ditetapkan dan masa tidak buang begitu sahaja. Dan yang kedua ialah guru akan bersedia dengan segala alatan dan bahan sebelum aktiviti dijalankan. Aktiviti yang dirancang akan berlangsung dengan jayanya mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Aktiviti yang telah dirancang tidak akan berlaku secara tergesa-gesa kerana telah dirancang terlebih awal lagi. Okey, melalui penyampaian oleh Puan Badriah kemarin, saya dapat ambil iaitu aktiviti yang dapat dikaitkan dengan jeri iaitu perkhemahan. Di mana melalui aktiviti perkhemahan, pembangunan jeri dapat dipupuk dalam kalangan guru dan pelajar. Aktiviti perkhemahan unit beruniform wajib dijalankan di sekolah pada setiap tahun yang mengandungi pelbagai aktiviti yang melibatkan kecerdasan pelajar. Antaranya ialah aktiviti kawat kaki yang memerlukan disiplin yang tinggi untuk dilakukan. Semangat kerjasama perlu ada untuk memastikan kawat kaki berkumpulan dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, setiap waktu solat berjemaah dianjurkan bagi Muslim. Bagi yang bukan Muslim, akan diberikan ceramah pendidikan moral. Kebiasaannya, pada malam sesi qiyamul akan diadakan bagi pengisian rohani. Tidak lengkap aktiviti perkhemahan sekiranya tiada malam kesenian. Aktiviti ini bertujuan untuk memupuk bakat pelajar dalam menguruskan aktiviti secara berkumpulan. Melalui aktiviti ini, pelajar dapat melupakan kesusahan dan keletihan semasa menjalankan aktiviti lain. Pada waktu inilah emosi pelajar dalam keadaan gembira. Aktiviti perkhemahan banyak menguji kecerdasan dan kecergasan pelajar. Di samping itu juga, guru yang merancang dan terlibat secara langsung dalam menjayakan aktiviti perkhemahan ini perlu sangat komited. Hal ini demikian kerana perkhemahan biasanya disertai oleh ramai pelajar yang terdiri pada pelbagai latar belakang. Guru perlu bersedia dengan pelbagai kemungkinan. Aktiviti yang dirancang perlu diselia dengan baik dengan kerjasama guru dan pelajar. Saya akan ke soalan seterusnya, di mana melihat perbezaan dan peranan tanggungjawab guru sebelum dan pada abad ke-21. Di mana sebelum abad ke-21, kita lebih kepada code and talk dan kita dapat lihat sumber rujukan yang kurang, dasar pendidikan yang lebih menekankan aspek 3M, yang di mana membaca, menulis dan mengira. Bagi selepas abad ke-21, di mana kita dapat lihat perbezaan daripada perbandingan dengan kurikulum luar negara, teknologi yang semakin berkembang, silibus diubah supaya melahirkan pelajar yang lebih kritis dan ada daya saing yang lebih tinggi. Guru perlu mengajar segala jenis teknologi untuk diaplikasi di bilik darjah. Namun, kita akan dapat lihat apakah kekangan yang akan berlaku. Kita akan dapat lihat kekangan daripada sekolah harian biasa, di mana tahap pelajaran seseorang itu rendah, bukan seperti di asrama penuh. Hal ini menyebabkan kita terpaksa mengubah pengajaran supaya sesuai dengan latar belakang pelajar, memandangkan bukan semua pelajar datang dari golongan T40 atau M40. Dalam pada masa yang sama, guru tersepit di antara kemahuan KPN untuk integrasikan lebih banyak teknologi di sekolah dengan tahap pencapaian pelajar yang sederhana ke bawah. Oleh itu, dalam pada masa yang sama, tidak semua pelajar mempunyai capaian teknologi di rumah. Jadi, sekolah perlu mengadakan sesi untuk melihat perkembangan potensi seorang individu itu dan menilai tahap kemampuan seseorang pelajar bagi memastikan abad ke-21 ini berjalan dengan lancar dan semua pelajar-pelajar dilayan dengan adil dan saksama.
Okey, seterusnya kita akan pergi ke soalan terakhir, di mana soalan ini dia akan bertanya kepada kita tentang kesan kepada sistem sekiranya sebuah sekolah itu tidak mengamalkan sistem pendidikan mengikut kemajuan teknologi terkini. Dunia semakin mencabar dan kompleks. Sebaran perubahan dan perancangan perlu bersifat mudah. Ini bermakna setiap peranan pemimpin pendidikan perlu berubah mengikut keperluan semasa yang dikenali sebagai zaman milenial. Namun, sekiranya sesebuah sekolah tidak membawa sistem pendidikan seiring kemajuan, ia akan memberi impak kepada sekolah, murid, komuniti akan tercicir daripada arus teknologi. Ketinggalan dan teknologi akan mewujudkan jurang antara pelajar yang mahir dan tidak mahir dalam teknologi. Maka kesan pada masa akan datang akan menyebab murid tersebut sukar untuk bersosial, bekerja atau berpengetahuan selari dengan arus pemodenan teknologi. Justru itu, saya tampilkan sedikit rujukan yang saya cari berkaitan dengan rancangan orientasi sekolah ini, iaitu RUS. Mungkin itu saja persoalan yang dapat saya jawab. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah. Saya akhiri kalam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.